Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni hari Ahad, 3 hari bulan 1. So maknanya dah hari ketiga kita berada di tahun baru, tahun 2021. So apa cerita tahun 2020? Dia macam-macam tahun 2020 ni saya nampak ada perubahan-perubahan yang drastik. Ada orang tu biasa je, ada kebanyakannya ada berlaku perubahan hidup lah pada tahun 2020. So sebab tu saya katakan dalam 2020 ni banyak mengubah seseorang. First kali dunia lah berlaku COVID-19 kan. And then kat Malaysia ni pun sejak bulan 3 dah ada PKP. Satu landscape Malaysia ni pun berubah. Ramai yang duduk rumah, atau sekolah pun belajar kat rumah, work from home. So macam-macam benda baru berlaku secara drastik dan banyak. So ada orang yang terkesan, sama ada terkesan dari segi positif dan ada terkesan dari segi negatif lah. Mostly saya dengar yang di lingkaran saya banyak yang berlaku perubahan yang positif. Bukan berlaku di lingkaran saya saja. Dengar bila tengok macam contoh artis-artis pun ada yang betul-betul down sampai tak ada job, minta bantuan. Tapi ada juga yang secara dalam keadaan macam ni pun dia meletup juga. Contoh macam ni lah, siapa? Eli Mazlin, KLPP, Kak Lina Pompom. Dia tahun 20 dia meletup lah, tahun 2020 kan. Dia banyak mencara. So ada orang ups, ada orang down. Tapi itulah, kehidupan mesti diteruskan. So saya harap tahun 2021 kita dapat memulakan sesuatu dengan baik lah. Petanda baiknya kita start dengan hari Jumaat, InsyaAllah hari barakah kan. So kita start tahun 2021 hari barakah, InsyaAllah lah. Ekonomi pulih balik. Kalau tak pulih balik pun at least lebih baik daripada tahun-tahun lepas lah. So hari ni saya nak bagi macam cerita pasal cadangan saya lah. Kalau korang dapat duit lump sum, tiba-tiba dapat duit serbuk. Contoh, saya nak bagi contoh macam 1,000, tiba-tiba dapat 1,000. Dulu saya pernah dapat masa kerja kat Maybank. Masa tu siapa, apa nama CEO dia? Allah Akbar, lupa pula. Ni Abdul Wahid. Dia ni masa tu ada pada satu kuarter tu Maybank mencatat keuntungan luar biasa. Tak tengoklah tahun bila. Sampaikan dia bagi kepada bawah manager. Masa tu saya eksekutif lagi. Ex gratia, maknanya lump sum ni. Lump sum ni masa tu saya dapat 1,000. 1,000 ni masa tu, itulah 1,000 tiba-tiba dapat ekstra. Selain pada bonus ke apa ke, waktu tu memang kering kat lah. Tak adalah nak kata down sangat ekonomi, tapi kita punya department tu masa tu tak grow sangat. So tak ada ekstra. Tiba-tiba dia bagi. Masa tu waktu nak raya rasanya, dapat 1,000. So confirm lah dapat 1,000 tu belanja raya lah. Rezeki dah budak kan, rezeki family dapat 1,000, belanja lah duit raya. Pecah duit nak bagi duit raya. Itulah, dapat 1,000 belanja habis. So tahun 2021 ni, kalau lah korang ada rezeki dapat duit selepuk macam tu, apa korang nak buat? Saya nampak ada dua kategori lah. Satu kategori macam saya cerita tadi lah, tiba-tiba dapat 1,000 terus habis. Katalah 1,000 tu saya dah kata, kalau dapat 1,000 ni, inilah sekali 1,000 saya dapat. Saya tak boleh generate kat mana-mana dah. Kat saham pun habis, tak ada. Memang tak adalah. Itulah 1,000 dalam once in a blue moon, tiba-tiba dapat 1,000. Apa nak buat dengan 1,000 ni? Alright. Kalau yang ni, kalau korang kata nak invest, memang boleh. Tapi yelah, invest dalam pasaran modal ni, orang kata capital market, dia punya formula dia capital market, dia punya formula dia capital lah. So ada modal, boleh jalan. Lagi besar modal, lagi senang dapat. So kalau modal besar tu, jangan expect besar lah. Dapat kalau kena caranya, tapi tak banyak lah. Contoh, kalau hantar 1,000 tu tak guna, kita letak dalam USB, katalah bagi 5%, dapat RM50. Setahun tu dapat RM50. Okey lah, grow RM50. Kalau dapat 5,000 selepuk, dapat 200.5. Alright lah. Tengok, lagi besar modal, dia punya return tu, nilai tu dapat banyak kan. So kalau nak invest dalam SB pun boleh, tapi grow nya RM50 lah.
lagi satu di kategori, dia bukan dapat duit serbuk. Dia kira macam duit 1,000 tu dia boleh dapat, okey, kalau aku buat ni dapat 1,000, aku buat, cuba buat balik semula. 2-3 minggu dapat lagi 1,000. Maknanya dia boleh usahakan 1,000 tu. Contoh dulu saya buat cuci seat kereta ni. Kalau dalam satu minggu tu saya dapat 3 job, saya boleh dapat dalam 1,000. So maknanya saya kata, minggu ni dapat 1,000 bersih. Minggu depan kalau aku rajin, aku cuci lagi dapat 1,000. So aku kategori yang ni yang boleh cari sendiri duit 1,000, duit serbuk je ni. Duit ekstra tau, bukan duit gaji. Sebab contoh saya buat cuci-cuci tu pun, Sabtu Ahad tu pun, kalau saya nak buat Sabtu Ahad lah, dapat 3 kereta, 4 kereta, dah dapat 1,000 lebih. 1,000 ataupun 1,000 lebih. Ni side hustle. So 1,000 ni boleh kita bincangkan kemudian. Saya nak bincangkan yang first dulu, siapa dapat duit 1,000. Kalau yang dapat duit 1,000 ni, saya bagi contoh 1,000 serpuk ni, tak kisahlah kau dapat 5,000 ke 10,000 serpuk ke, menang hadiah ke. Saya nak cerita, saya bagi contoh cerita mudah, 1,000. Kalau dapat sebut 1,000, itulah once in a blue moon dapat. Saya suggest belajar skill supaya dapat lagi extra income. Saya kaji-kaji tak adalah kaji mendalam, baca gitu-gitu je. Ni ada satu course ni, bukan course, korang kena beli ebook dia, lepas tu masuk dalam group. Tak ingat lah apa nama dia, tapi pasal meniaga Shopee lah. Modal memang 100 je. 100 kot, tak tahulah dia naik harga ke apa kan, ke pancing ke 100 saya tak tahulah. Tapi saya rasa modal first tu dapat 1,000, dapat ebook atau join group. Kalau Shopee ni, saya rasa kalau buat style dropshipping, modal tak besar, modal tak kasar sangat. Cumanya korang kena ada masa promote, apa nak promote, kena buat research produk. Yang ni kau kena belajar lah. Dulu pernah agak belajar, cara dia kau kena Google macam mana tak ingat lah. Ada, dia kata boleh dapat kaji lah berapa banyak, pergi dekat mana-mana web eBay ke Shopee ke, cari barang apa yang tengah hot, orang nak. So kau jual lah barang yang orang tengah nak. Kau main harga, campak harga ke, main pancing-pancing harga ke. Itu teknik-teknik dia orang akan belajar lah. Yang ni murah, daripada 1,000 tu 100 tu kau letak tepi, terpasang lah. Ataupun kalau rasa tak best ke satu lagi, kau try yang lain pula kan. Tapi itulah, itu dah boleh cara. Maknanya 1,000 yang pertama tu adalah investment untuk diri sendiri, belajar skill baru, berniaga kat Shopee. Ini kalau kau malas juga, tak tahulah. Sebab ini paling murah lah. Ada orang kata belajar beli second hand photograph, apa second hand, ini kalau minat lah, beli second hand kamera. Lepas tu kau belajar download ebook ke, tu kena belajar Adobe. Lepas tu kau kena tahu skill, kena ada bakat sikit lah. Lepas tu kau jual dekat stock foto, kat situ pun kau boleh jual gambar-gambar. Jual-jual gambar-gambar ni pun ada kat market dia. Contoh kau ambil gambar pelik-pelik sikit, kau hantar dekat banyak website yang kau boleh download gambar untuk dijual $1 kan. Kalau seluruh dunia download gambar kau, banyak pula potensi kat situ. Itu siapa yang minat fotografer lah. Ada banyak lagi side income ni, tapi bermodalkan RM1,000 tu saya rasa cukup. Yang second bahagian kedua ni, orang yang selalu dapat ni, kalau dia side hustle sikit dapat satu repuk, buat side hustle sikit satu repuk dapat kan. Yang ni korang boleh invest dekat start ni, boleh start invest beli. Kalau macam saya, dalam pasaran saham ni boleh start invest kecil-kecil lah, dekat saham-saham yang bakal meletup lah. Sebab saya baca dalam laporan JP Morgan, harnessing the mega trend. Maknanya trend sekarang adalah, kalau kau tak tahu, trend sekarang memang 5G lah. 5G dengan teknologi. So counter-counter teknologi dengan 5G, make sure kau kena belilah. Walaupun dividend yield tak ada, company yang tak bagi ada tu, kau kata tengok dia punya, at least lah background dia ada cash flow yang okay. Ini paling senang lah, cash banyak lah. Bukan cash banyak, maknanya in growing, profit growing, cash growing. Tak kisahlah ada bagi dividen ke tak, janji saham tu harga dia ada potensi untuk naik. Kalau tak kat Malaysia ni, kau boleh beli kat counter-counter yang kat pasaran kat US lah. So lagi satu, sekarang ni dah banyak lah apps yang kau boleh melabur. Contoh Wahid Investment, dia robot advisor. Contohnya dia pilih 5 ke 6 kategori portfolio. Dia boleh suggest lah, kau ni moderate ke high risk ke, apa benda lah, kau kena check lah. Dekat situ dia boleh exposekan berapa banyak dekat equity, berapa banyak equity US, Malaysia, gold, bond, sukuk. Kau boleh pilih situ dekat Wahid. Itu saya rasa
Kalau orang yang baru-baru ni rasa susah sikit lah nak faham kan, apa benda semua ni kan. Paling senang RAIZ, RAIZ. RAIZ ni micro investing, 5% kau letak untuk invest itu. Siapa-siapa contoh kau dah dapat minggu ni ada dapat 1,000, kau letaklah 800 dalam tu, 500 ke dalam RAIZ ke, Wahid investment RAIZ, supaya dia boleh tolong growkan lagi duit kau. So minggu ni letak recurring, sentiasalah berkala letak. Ini salah satu cara lah. Dia banyak lagi tapi saya nak share ni sekejap je. So saya rasa itu saja saya nak share sekejap. Next time saya nak share pasal ni pula, side income, passive income. Passive income ni kena faham definisi passive income dulu, baru kau baru faham kenapa kena cari dan kenapa macam tu. Yang ni itu kan bertambah lagi 10 minit letih. So cukup 11 minit. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru.